bertemu kembali. Dan antara fokus negeri di bawah Bayu, Sabah terus berganding bahu dengan Kerajaan Persekutuan dalam bidang pendidikan. Jadi laporannya bersama Rita Alicius Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Baik Miza. Usaha melahirkan modal insan berkualiti terus menjadi antara agenda utama kerajaan negeri. Untuk itu, kerajaan negeri akan terus berganding bahu dengan Kerajaan Persekutuan bagi memastikan tugas, peranan dan tanggungjawab dapat memberi pendidikan kepada rakyat dilaksana dengan penuh dedikasi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata kualiti hidup rakyat mampu diubah melalui pendidikan terbaik sekaligus menyumbang kepada kejayaan dan kecemerlangan negeri dan negara. Beliau berkata demikian sempena Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPENS 2023 Jabatan Pendidikan Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Dato' Haji G turut mengucap syabas kepada 48 penerima MAPENS yang dianugerahkan sebagai penghargaan dan pengiktirafan kepada warga pendidik di atas perkhidmatan cemerlang dan komitmen tinggi yang diberikan. Ianya amat bermakna, terutama sekali sebagai menghargai jasa dan khidmat bakti guru-guru yang telah menyumbang bakti untuk memberi pendidikan kepada anak-anak kita tanpa mengira suku kaum, keturunan dan di mana saja mereka berada. Sementara itu, Pengarah Pendidikan Negeri Raisin Saidin berkata pihaknya akan berusaha memperbaiki pencapaian grade purata murid-murid dengan kerjasama pelbagai agensi. Saya amat yakin bahawa pelbagai agensi kerajaan dan juga Sabah akan sama-sama berganding bahu untuk menyahut amanat yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Dato' Haji G turut menyampaikan anugerah kepada 7 penerima anugerah utama bagi tokoh khas JPNS, tokoh kepimpinan dan tokoh guru. Pembukaan Lebuh Raya PEN Borneo Tawau Sandakan menjadi titik permulaan pemulihan sosioekonomi penduduk setempat. Lebuh Raya di bawah pakej 15 itu dibuka secara rasmi kepada pengguna sejak 10 Ogos lalu. Ikuti laporan disediakan wartawan Asma Asmuni yang berpeluang menyaksikan majlis bersejarah tersebut. Lebuh Raya 4 Lorong 2 Hala ini asalnya disenarai dalam fasa 1 projek Lebuh Raya PEN Borneo yang dijadual bermula 2016 hingga 2019. Namun projek ini terpaksa ditender semula susulan perubahan pentadbiran kerajaan. Tarikh baharu bagi kerja-kerja pembinaan semula projek di kilometer 49 Jalan Tawau Sandakan ini ditetapkan semula bermula pada tahun 2021 dan dijadual siap sepenuhnya pada Oktober 2023. Siap 2 bulan lebih awal, projek sejauh 5 km dari Kampung Sungai Burung ke Pulatan Checkpoint Tawau Sandakan ini menelan kos mencecah RM63 juta. Simbolik pembukaan Lebuh Raya ini kepada orang awam disempurnakan Ahli Parlimen Tawau dengan majlis memotong riban di Kampung Sungai Burung Tawau. Tentunya ini akan membawa manfaat kepada kalangan masyarakat di Tawau untuk menaikkan sosioekonomi Tawau. Dan saya juga harap ini jalanan berterusan PAN Borneo untuk seluruh Sabah ini akan diselesaikan dalam masa yang dekat. Lebuh Raya ini dijangka memberi manfaat kepada lebih 1,000 pengguna jalan raya dalam sehari. Pesanan terhadap pengguna jalan raya, semoga pembukaan jalan ini akan memberikan keselesaan kepada rakyat setempat di sini Tawau. Sementara itu, pengguna jalan raya melahirkan perasaan lega dengan pembukaan Lebuh Raya ini. Jimat masa sudahlah, kalau sebelum ni yang setengah jam, sekarang macam tinggal 10 minit gitu. Pasal dia ada highway sudah dan tidak ada jam sudah di situ. Bagi saya ni memang banggalah sebab dapat juga merasa ni benda ni jalan yang elok, sempurna, selamat. Kalau macam kadang-kadang orang sempurna kan datang sini, kadang-kadang pergi membeli ke apa dari sana kan biasa singgah orang sini membeli. Syukurlah kalau sudah dibuka jalan PAN Borneo tu, alhamdulillah lah.
kawasan ini akan menjadi tempat persinggahan lah. Jadi boleh merancangkan ekonomi lagi berniaga. Sebab sekarang orang berniaga saja. Kami ini memang peniaga saja. Memang kami harap orang yang singgah lah untuk turun naik dari daerah ke daerah, memudahkan orang menghantar barang dari bandar, dari Sempurna, Kuna. Pembukaan Lebuh Raya Pen Borneo Pakej 15 di kilometer 49 Jalan Tawau Sandakan ini memperkasakan kemajuan ekonomi penduduk setempat dan juga memberi impak positif kepada masyarakat Tawau dan rakyat Sabah khususnya dalam tempoh jangka masa yang panjang dengan peluang ekonomi menerusi sektor pertanian dan perniagaan yang merentasi jajaran baharu ini. Laporan Asma Asmini untuk Berita RTM. Kerajaan negeri komited memantapkan penyampaian perkhidmatan dengan mengukuhkan pentadbiran dan kelengkapan peralatan digital anggota awam. Usaha itu diterajui Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah KSTI melalui Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri JPKN dan Sabahnet yang memastikan pendigitalan dikembangkan secara konsisten. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata sebanyak 30 sistem aplikasi bercirikan end-to-end akan dibangunkan untuk agensi-agensi kerajaan negeri. Beliau berkata demikian sempena pelancaran International Conference on Public Organisation 2023 ICONPO 2023 ke-12 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Menteri Keuangan Negeri Datuk Seri Panglima Masudi Manjun. Menurut Datuk Haji Ji, infrastruktur rangkaian internet di semua premis kerajaan juga terus dipertingkat dengan pemasangan talian jalur lebar selaras perluasan pemasangan rangkaian gentian optik. Ia sekaligus merancangkan penggunaan pengkomputeran awam selaras My Digital Economy Blueprint. Sementara itu, Ketua Menteri berkata Sabahnet meneruskan kerja naik taraf semua 749 pejabat kerajaan negeri kepada rangkaian fiber dengan kelajuan minimum 100 Mbps sehingga tahun 2025. Usaha tersebut bagi memastikan pelaksanaan dan pembangunan digital yang berkesan dan mampan. Media memainkan peranan penting dalam menyebar maklumat sekaligus membentuk persepsi dan pemahaman masyarakat mengenai aktiviti yang dijalankan oleh pelbagai pihak sama ada melalui laporan berita, analisis dan rencana. Sehubungan itu, Petroleum Nasional Berhad Petronas, sebuah syarikat minyak dan gas multinasional negara, sentiasa mengiktiraf pihak media terutama dalam menyebarluaskan program yang memberi impak sosial kepada masyarakat. Ayu Abdul Wahab gembira kerana pihaknya sentiasa mendapat sokongan pengamal media di seluruh negeri dalam setiap program yang dianjurkan termasuk di daerah Tawau. Kami amat menghargailah peranan media di Tawau ini untuk support Petronas dalam menyebarkan cerita mengenai Petronas dan usaha-usaha Petronas. So kami berharap Petronas dapat boleh bekerjasama lagi dengan pihak pengamal media di Tawau ini. Siti Ayu berkata demikian kepada pemberita sempena jamuan malam kerjasama bersama pengamal media Tawau di Tawau. Majlis turut dihadiri pengurus penyiaran Tawau, Radik Time. Menurut Siti Ayu, sokongan pengamal media membolehkan maklumat dikongsi secara pantas dan menyeluruh sama ada dengan pelabur, rakan niaga, pelanggan dan pihak industri dalam negeri dan di peringkat antarabangsa. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah. Seterusnya kembali bersama Miza Yusni. Silakan.